itu adalah tuan, ini produk yang ada sekarang. InsyaAllah kita akan get more and more product in the future kan. Jadi yang existing one lah. Memang dah real time dah dan memang dah kita masukkan dalam sistem kita dah. Okey. Okey, cantik. Jadi kalau tengok yang produk yang pertama tu BK 1 kg, harga runcit dia 240, harga ejen 200. Okey, ejen beli pada harga 200 dan bila jual kepada customer 240, dapatlah untung runcit RM40. Kemudian bonus akan dikira dari sini. Belah kolom yang terakhir ni adalah nilai belian PV. PV ni purchase value Purchase value. Bila kita beli satu unit BK 1 kg, kita akan dapat 143 PV. Okey, dan setiap item ada dia punya PV tersendiri. Kalau 700 gram 126, kalau 350 gram 80. Okey, kita sebagai ejen beli pada harga ejen RM88. And then kita punya sales akan naik mengikut PV. Okey. Kalau kita beli yang BK 350 gram sebanyak 10 unit, kita punya personal sales akan dah jadi 800. Okey. Mana nak guna personal sales tu? Next slide . Saya tunjuk next slide. Okey, ini adalah plan insentif dalam BAMS. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 target yang boleh kita kejar. Okey, masa kita baru daftar, kita sebagai ejen akan dapat ranking Daulah Giri. Dan kita boleh buat sales, kita boleh beli stok kan, nak buat dropship ke. Dan bila PV tu dah terkumpul sebanyak 500, maka automatik kita akan naik ranking COU dan kita layak dapat bonus 5% pada bulan depan. Okay, nama-nama ranking, sorry tuan, nama-nama ranking tu kita inspired daripada gunung-gunung yang tertinggi di dunia lah tuan. Ya, kita dah biasa Everest, gunung nombor 2 tertinggi di dunia ni adalah Karakoram, K2, Lhotse, Makalu, Daulah Giri. Tu in case kita punya ejen tak puasan lah. Selalunya orang duk guna platinum, gold dan sebagainya, tapi kita guna gunung-gunung kan. Okey. Over to you guys. Dia unik daripada orang lain Jadi kalau nak tahu K2 ni saya pun tak tengok lagi ni. Kalau tak siapa yang belum sampai boleh tengok kat Google Maps ke kan. Boleh explore dulu. Tapi yang plan insentif ni kalau tengok tadi saya undur balik. Jadi untuk nak capai contoh COU tu okey, syarat dapat bonus mesti capai kedua-dua target PS, personal sales dan target GS, group sales. Kalau kita nak capai COU target yang pertama, kita kena capai 500 personal sales dan 500 group sales. Jadi kalau kita tengok kepada item produk pertama ni, BK 1 kg, PV dia adalah 143. Jadi kalau kita beli 4 unit, kita dah capai 500. Maka kita akan dapat 5% daripada total PS yang kita buat. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan tengok contoh kita pergi terus contoh case study Okey, kalau ada apa-apa benda yang term ke yang kurang jelas, kurang faham, boleh tanya terus supaya kita tak lost terus nanti. Boleh tanya terus. Mana-mana ke kita tengok situasi yang pertama. Situasi ini di mana setiap ejen belum ada network. Katakan Syed baru daftar hari ini dan dia belum rekrut sesiapa lagi di bawah dia. Okey, jadi kita tengok contoh pertama, Syed membeli BK 1 kg sebanyak 12 unit. Okey, 12 unit, maka dia dah terkumpul 1,716. Mana dapat 1,716 ni? 12 unit darab dengan 143. 143 darab dengan 12 unit dapatlah 1,716 PV. Okey, Syed punya PS adalah 1,716 dan group sales pun 1,716. Sebab apa? Sebab group sales juga mengira personal sales dia. Okey. Kalau Syed katakan lepas ni Syed ada anak seorang dan anak dia tu buat 500 personal sales, maka automatik group sales Syed akan jadi 1,716 tambah dengan 500 anak dia buat tu. Okey. Jadi yang untuk contoh situasi pertama ni untuk ejen yang masih bersendirian, belum ada network, belum ada group. Jadi untuk Syed dia akan dapat bonus 5% daripada 1,716. Kita darab kat bawah ni. Maka bonus yang Syed dapat pada bulan depan adalah RM85.80. Ya, itu adalah bonus dia. Dan kalau kita campur sekali dengan untung runcit, 480. Yang ni adalah 12 unit
BK 1 kilogram darab dengan RM40, dapatlah 480. Ya, kalau dia jual semua maka dia dapat untung 480. Kalau dia pakai sebahagian, maksudnya tak ada untung, maka kecil sikitlah untung dia tu. Jadi kita andaikan dia menjual ke semua 12 unit tu kepada customer. Jadi kita tambah bonus 85.8 tambah dengan 480, maka total untung site adalah RM565.80. Okay. And then contoh yang kedua, situasi yang kedua, Ah Tiong, dia membeli BK 100 gram. BK 100 gram kalau tengok PV dia ada kat atas ni, 20 PV ya. Satu item BK 100 gram dia ada 20 PV. Jadi bila dia Ah Tiong beli 25 unit, maka 25 darab 20 dapatlah dia 500 PV. Okey, PS dia 500 PV, GS pun automatic 500 PV. Maka dia layak dapat 5%, kita darabkan 500 dengan 5%, dia dapat RM25 bonus, ya. Bonus dia. Jadi total untung dia bila kita tambah sekali dengan untung runcit bila dijual kepada customer, total untung dia adalah RM225. Ya, dan contoh yang ketiga, Tila, dia membeli 6 unit BK 1 kg dan 13 unit BK 100 gram. Jadi kita nak tunjuk kita boleh mix any product untuk capai target. Okey, yang Tila ni dia fokus kepada dua produk, BK 1 kilo dan BK 100 gram, maka dia berjaya capai 1118 PV. Jadi dia layak dapat 5% bonus. Kita darabkan total PV dia dengan 5%, dapatlah untung RM55.90. Jadi bila kita dah tambahkan dengan total untung runcit dia, kan, jadi total untung dia adalah RM399.90, iaitu bonus tambah dengan untung runcit. Okey ke setakat ni? Laju ke? Okey. Okey, cantik, kita teruskan. Kita pergi kepada contoh yang situasi yang kedua. Situasi yang kedua, kita nak tengok macam mana site, macam mana ejen boleh capai 3,000 PV. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita capai 3,000, kita dapat lebih persen, kita akan dapat 10%. Kalau 500, dapat 5% je. Tapi kalau dah capai 3,000, maka kita boleh dapat lebih persen yang lebih. Iaitu double lah daripada yang sebelum ni. Kalau 500 dapat 5% je, tapi bila dah capai 3,000, kita dah dapat double persen dia. Kita tengok macam mana nak dapat 3,000 ni. Okay. Situasi yang kedua menunjukkan setiap ejen boleh capai any target sama ada secara bersendirian ataupun bersama kumpulan. Okey. Kita tengok site, dia buat personal 700 je, tetapi dia dibantu oleh anak-anak ejen dia yang lain. Kalau tengok ejen yang pertama, dia buat 500 PV. Ejen yang kedua buat 500 juga, ejen yang ketiga buat 1,000 dan ejen yang keempat 300. Maka site punya group sale dah menjadi 3,000. Kalau kita tengok dekat sini, 500 tambah dengan 500, 1,000, tambah dengan 1,000 jadi 2,000, tambah 300 jadi 2,300, dan tambah site punya personal 700, jadi dah 3,000 group sales. Maka site layak dapat bonus 10%. Dan satu lagi contoh, ada ejen Tila, dia buat berseorangan. Seorang-seorang dia buat 3,000 PV. Mungkin dia ni super sales woman, super salesman. Dan kalau dia berjaya mencapai 3,000 secara seorang-seorang, maka dia pun dapat 10%. Sama macam Syed. Jadi Tila ni akan dapat 10% darab dengan 3,000 PV, dia akan dapat bonus RM300. Ya, ini bonus saja, belum campur dengan untung runcit dia. And then Syed dia dapat 10%, tapi RM dia berapa? Okey, dia lain sikit daripada Tila sebab dia buat secara berjemaah, dia dibantu oleh anak-anak ejen yang lain. Maka dia tak dapat solid 300 macam Tila dapat. Okey, kita pergi tengok kepada next slide. Mari kita kira berapa bonus Syed. Okey, belah kanan ya. Belah kanan ni bonus Syed, apa yang dia akan dapat? First kali dia akan dapat daripada personal sales dia. 700 PV darab dengan 10%, ya, sebab kelayakan dia adalah 10%. Maka dari situ dia dapat RM70 dan tambah lagi dengan anak-anak punya sales. Dia dapat override daripada A sebanyak 500 PV ya. A buat 500. Di sini 500 PV darab dengan 5%. 5% ni dari mana? Di sini. Peratus override adalah perbezaan peratus leader dan peratus bonus anak. Kalau kita tengok site punya peratus bonus adalah 10% dan anak ejen A ni 5%. Maka 10 tolak 5 dapat 5%. Site dapat 5% daripada ejen A.
Okey, 500 PV darab dengan 5% dapat RM25. Sama juga dengan B, site dapat override sebanyak 5% darab 500, RM25. Yang C dia lebih sikit sebab C dia capai 1000 PV, maka site akan dapat persen sama 5%, tapi RM dia lebih lah RM50. And then yang D punya kelayakan bonus bonus untuk D adalah kosong sebab D ni ejen D tak dapat bonus sebab tak capai PS 500 PV dan group sale tak capai 500 PV. Maka ejen D tak dapat bonus. Kelayakan bonus untuk ejen D adalah 0%. Jadi site dapat override sebanyak 10% daripada ejen D. Ya. 10% site tolak D punya kosong. Jadi site dapat 10% daripada jualan ejen D. Jadi dia dapat RM30 daripada ejen D. Jadi total bonus yang site dapat adalah RM200. Ya. Okey. Macam tadi tengok Tila dapat RM300 sebab dia buat seorang-seorang. Tapi site dia dapat RM200. Okey, jadi dia adalah berapa kalau tadi tingkatan lah. Dia lebih banyak daripada kalau dia buat 500 group sale sahaja. Okey. So far kalau ada soalan boleh tanya terus sebelum kita pergi kepada situasi yang lebih kompleks. Tengok kepada situasi ketiga. Oh sorry. Soalan ada soalan. Bonus 200 terlalu sikit. Kena ingat bonus yang site dapat ni tanpa kerja keras pun. Okey, dia buat 700 kemudian dibantu oleh anak-anak. Tadi ada 4 orang anak menjadikan dia dapat 3000 PV. Dapatlah dia RM200. Dan kena ingat itu adalah bonus sahaja, belum tambah lagi dengan untung runcit. Ya, kalau tambah lebih lagi lah. And then ini baru permulaan di waktu anda belum ada network yang besar. Bila network dah besar, tim dah ramai, bila sales tu dah meningkat, income boleh jadi lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada ni. Okey. Saya tadi ada 4 orang mungkin baru bulan pertama atau bulan kedua. Tapi bila dah 4-5 bulan, 6 bulan, setahun, mungkin dia punya anak cucu dia dah jadi ramai, 20 orang, 50 orang. Jadi dia punya group sales boleh capai yang lebih tinggi lah. Okey, kita tengok, boleh teruskan situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ni nak tunjuk bila mana site punya network dah semakin besar dan sales semakin besar. Okey, kalau tengok situasi ketiga, site punya group sales dah capai 161,000 group sales. Okey, mana datang 161K ni? 161,000 ni adalah tambah semua jualan site sendiri tambah dengan anak-anak yang ada, anak cucu yang ada. Kalau tengok anak yang pertama ni, Ana dia punya personal buat 500 je. Tapi Ana sendiri dibantu oleh anak cucu yang ada menjadikan group sales Ana dah capai 50,000 PV. Okey, kalau Ana ni dia sendiri Ana dapat 21% bonus. Okey, jadi kita tengok ke atas ni ada 4%. 4% ni adalah override yang site dapat daripada Ana. Okey, kita tolak bonus persen bonus saya 25%, tolak dengan Ana punya persen bonus 21%. Maka site dapat override 4% daripada Ana. And then tengok anak yang kedua, Mr. Tan. Dia buat 20,000 group sales. Maka Tan punya bonus adalah 16%. Jadi site dapat override sebanyak 9% daripada Tan. 25% tolak dengan 16, dia dapat 9%. Kemudian Emma site dapat 15% daripada Emma. Okey, 25% tolak dengan 10%, dapat dah 15%. Sampailah habis Abu, Lin, Linggam semua. Jadi kita nak tengok berapakah bonus yang site dapat. Berapa bonus yang site dapat? Kita kira satu persatu. Okey. First kali site akan dapat daripada personal sales dia 1000 PV darab dengan 25%, maka dia dapat RM250. And then tambah daripada Ana punya group sales 50,000 darab dengan 4%. 4% tengok dekat tadi. Site dapat overriding 4%. 4% daripada Ana. Jadi dapat 2,000 kat situ, kemudian tambah lagi Tan punya 20,000 group sales, darab dengan 9%, dapat 1,800. Kita kira semualah, Emma, Abu, Lin dan Linggam. Jadi total bonus yang site dapat adalah 10,250. Site dah sampai level mana? K2 dah, sebab dia dah capai 160,000. Ini requirement untuk dapat 25%. Dan site dah capai 160, dia punya group sales adalah 161,000.
Jadi dia dapat 25%, maka total bonus yang site dapat adalah 10,250. Kalau tengok jualan yang site buat berapa? Dia buat 1,000 je, 1,000 PV. Tapi bonus yang dia dapat 10,250. Sangat besar potensi setiap ejen. Okey. Jadi kembangkanlah tim. Kembangkan rekrut banyak-banyak dan guide dan train lah anak-anak yang ada. Sebab kalau kita train, kita rekrut sahaja tapi kita tak ajar dia, maka chance untuk kita dapat group sales yang besar adalah kecil lah, susah nak dapat group sales yang tinggi. Jadi kita rekrut dan kita ajar dia macam mana nak buat sales, macam mana nak rekrut. Okey. Dia buat 1,000 je jual 1,000 PV je, tapi dia punya bonus 10,250. Okey tak? Okey ke okey? Okey. Cuma kita kena duplicate lah. Kita kena emphasize kan kita dah pandai buat sale, kita duplicate lah macam mana Tuan Adib dia duplicate ejen insurans dia tu kan. Macam tu lah. Kita dah berjaya, kita suruh orang lain berjaya macam kita juga. So the same thing here lah. Kan? Betul. Kalau biasa dengan insurans takaful ke konsep dia lebih kurang kot Betul. Biasa naik unit manager. Konsep sama. Alright. Jadi mungkin mudahlah kepada siapa yang dah familiar dengan konsep ni, boleh teruskan je, dah tahu dah teknik selok-belok dia kan. Okey. Kita tengok kepada apa jadi, ada soalan, apa jadi bila site lebih perform daripada leader? Okey, tadi kita tunjuk site ni kita tak tahu, mungkin site ni dah generasi yang keberapa, generasi yang ke-5, ke-10, ke-100. Jadi maksudnya dia ada seorang leader dia. Jadi contoh ada soalan, apa jadi bila site lebih perform daripada leader? Jadi kita andaikan dia ada leader tetapi dia tak berapa perform. Okey, situasi 4 ni site lebih perform daripada leader, di mana leader ni ada 3 orang anak je. Okey, site dah ada 6 orang anak dan dia punya group sales setiap anak lebih besar daripada group sale anak leader dia. Kalau tengok leader ni dia ada 3 orang anak, yang mana anak pertama dia Isa, dia hanya buat 500 personal sales dan dia tak rekrut lagi. Sebab kita boleh tahu dia tak rekrut lagi ataupun anak-anak dia belum buat sales bila kita tengok group sale dia 500. Group sales dia hanyalah daripada personal sales dia. Okey. Kalau tengok anak kedua leader ni, Aika, dia buat personal sales 500 dan group sale dia 3,000. Maksudnya anak-anak dia buat another 2,500 PV. Menjadikan group sales Aika 3,000 PV. Okey, jadi Isa dia dapat 5% bonus, Aika dapat 10% bonus. Jadi leader ni dapat override sebanyak 20% daripada Isa. 25% tolak dengan 5%, leader dapat 20% daripada Isa dan leader tu dapat 15% daripada Aika. Tetapi leader dapat tak daripada site. Kita tengok sini 0%. Sebab apa? Sebab leader punya persen bonus adalah sama dengan site punya persen bonus. 25 tolak 25 maka 0%. Leader tak dapat override pun daripada site. Dia tak semestinya orang di atas akan dapat daripada apa yang diusahakan oleh orang di bawah dia. Okey. Jadi site punya group sale adalah 161,000 tetapi leader dia hanyalah 165,000. Maknanya kita boleh kata leader ni ada satu kaki gajah, yang mana majority group sales dia dibuat oleh group site. Okey, jadi leader tu tak dapat pun daripada site. Okey, jom kita tengok apa yang leader tu dapat. Okey, kita kira sikit bonus leader. Apa yang leader dapat adalah first kali daripada personal sales dia 500 PS, darab dengan 25%, 125, tambah dengan overriding daripada Isa sebanyak 20%, dapat RM100 dan daripada Aika 400.5. Daripada site dia tak dapat apa-apa, RM kosong, tak ada overriding daripada site. Jadi total bonus leader berapa? 675 sahaja walaupun group sales dia 165,000. Leader dapat sikit je. Kalau tengok site punya bonus adalah 10,250, yang bawah ni jauh lebih tinggi daripada leader punya bonus. Maksudnya kita boleh kata leader ni somehow dia goyang kaki ataupun tak buat kerja, mungkin dia tak boleh nak fokus lagi dalam bisnes. Mungkin dia ada kerja hakiki yang lain ke kan? Kita tak tahu anak dia sakit ke. Jadi bonus adalah dinamik mengikut daripada performance setiap orang, setiap ejen dan anak-anak dia yang ada. Okey. Kalau tengok sini, site berhak dapat income atas apa yang diusahakan. Siapa yang usaha lebih, dia akan dapat lebih. Kemudian ada yang
tanya, bagaimana leader nak dapat override daripada site? Okey, mungkin bulan ni leader tu tak dapat override daripada site 0%, tapi bulan depan dia boleh dapat jika dia usaha lebih. Jika dia kembangkan lagi tim dia, rekrut lagi orang lain dan dia groom lagi. Macam contoh yang situasi 5 ni, macam mana leader nak dapat override lebih, nak dapat override daripada site. Maka leader tu, dia basically dia punya bonus persen, dia kena ranking dia lebih tinggi daripada anak. Sekarang ni leader punya bonus adalah 28%, iaitu di ranking Everest. Bila dia dah capai 450,000 group sales, maka dia dapat 28%. Jadi bila dah 28, maksudnya dia ada perbezaan antara dia dengan anak dia, antara site. Leader 28% dan site 25%, maka leader tadi dapat override sebanyak 3% daripada site. Okey. Kemudian daripada anak yang lain macam mana? Isa punya bonus adalah 21%, maka leader dapat 7% daripada Isa. Kita tengok pengiraan dia. Bonus leader macam mana? 500 PV darab dengan 28%. Okey, ada kenaikan. Daripada contoh tadi, leader tu dia dapat 500 personal sales darab dengan 25%. Tapi bila dah makin tinggi ranking dia, kita darab dengan 28%. Lebih besar lah. 28% darab dengan 500 dapat 140. Kemudian leader tu dapat override daripada Isa sebanyak RM10,185. Ya. Daripada mana? 145,500 group sale ni darab dengan 7%. Dapat dah 10,185. Dan daripada Aika pun lebih kurang sama. Dia dapat 10,115. Daripada site, tadi daripada site dia kosong langsung, tapi sekarang ni dia dapat sikit daripada site, iaitu sebanyak 4,830. Menjadikan total bonus leader adalah RM25,270. Nampak satu kenaikan yang sangat besar. Kalau tadi berapa ratus dia, sekarang dah 25,000. Tapi benda tu tak mudah lah, tak semudah itu tapi boleh dicapai. Kan, kalau tadi Aika punya group sale 3,000 je, tapi sekarang kenaikan yang sangat banyak, naik kepada 144,000. Jadi menjadikan group sale leader tadi dah capai yang ranking Everest. Menjadikan bonus leader naik kepada RM25,000 lebih. Okey, jadi dia punya conclusion dia lah, macam anda berhak dapat income atas apa yang diusahakan. Okey, siapa usaha lebih, dia dapat lebih. Macam mana kita nak dapat group sale yang besar tu, kita kena groom lah. Groom setiap anak yang kita ada, dan kalau kita usaha lebih, kita groom juga cucu kita. Maka by right sepatutnya kita punya sales pun akan meningkat lah. Okay, bila anda dah pandai buat sales, start fokus rekrut dan bina network. Okay, maksudnya kita kongsi rezeki. Setakat ni macam mana? Ada tak persoalan ke mana-mana yang kurang jelas? Ada soalan daripada tim Puan Aziana daripada Singapura. Ada soalan untuk Tuan, kalau okey, bila ada sistem ni, adakah sistem tradisional akan masih dipakai kan untuk orang yang macam kita ni lah, buta IT ni kan? Okey tuan, kita sistem ni sebenarnya senang saja. Kita nampak macam susah. Kalau siapa boleh guna Facebook, memang boleh guna sistem ni dah. Jadi untuk pengetahuan tuan, efektif 1/2/2021, kita akan turn off manual system dan kita akan migrate kepada sistem ni 100% tuan. Macam mana kalau kita punya sistem lama lah, kita supply kepada company yang dalam bentuk bulk semua tu kan? Yang bulk semua tu kita masih kita akan teruskan lah, macam kita nak ekspor untuk negara luar apa semua kan. Yang tu kita akan teruskan lah. Tapi untuk agent management system dalam Malaysia ni, kita masih kita akan migrate 100% kepada PAM sistem kita tuan. Kalau tengok harga retail tu, maknanya contohlah kita sekarang ada order daripada a few kedai kan. Ya. Nak supply, so macam mana margin harga daripada sebelum ni dan sekarang tu? Memang kita nampak ada perbezaan dari segi margin itu, dan sebenarnya itu adalah memang baik, di mana kita akan mengelakkan ejen kita daripada buang harga lah. Kadang-kadang saya dapat informasi
harga contohnya 1 kg yang kita jual pada 240 tu, ada juga orang yang jual pada harga 180 dan sebagainya. So in this case kita akan dapat elakkan untuk penjualan untuk pembuangan harga di situ, dan kita semua orang akan beli pada harga 200 dan pada end of the month dia akan dapat bonuses dia yang tertentu lah. Jadi untung runcit tu you masih dapat dalam RM40. We are talking about 1 kg dulu tuan. 1 kg 240 harga pasaran. Atas tangan tuan masih dapat RM40. Tetapi once you develop you punya group, you groom you punya anak-anak cucu-cucit, you akan dapat bonuses. Tadi yang 4 bonuses yang kita sebut tadi tuan. Sebenarnya untuk capai 100k itu adalah senang mengikut pengalaman Encik Saif ya. Macam produk kita ni dah ratus-ratus. Produk yang RM20, RM30 pun dia orang nak capai 100k itu memang dalam sangat cepat. Dalam genggaman. Dalam genggaman sebenarnya. Kita nampak macam susah, tetapi because of the system ni ada rangkaian-rangkaian yang digunakan memang senang. So itu cerita dia. Ya, Mas. Okay, contohlah kita sekarang supply pada company dia orang tak ada masa nak buka sistem ni. Yang dia orang tahu ada barang kita bayar dan barang tu semua barang dia lah. Yang dia akan jual. So adakah dia akan terlibat juga dalam sistem ni benda-benda? Saya cadangkan libatkan dia juga dalam sistem ni. Kalau dia tak nak masa, kita tolong key in dekat dia. Very simple key in saja. Kita cut and paste. Nanti site akan tunjukkan sampelnya. Bila kita register dia, kita cut and paste dan masukkan dia. Dan dari situ anak you, kedai tu akan menjadi anak you. Dan kemudian kalau dia nak jual pula ke, kalau dia nak recruit dia punya orang dan sebagainya, dan dia orang boleh buat juga duplicate benda yang sama. Then they have to buy lebih tinggi daripada harga sebelum ni lah kan? Macam itulah ceritanya. Kalau dulu kalau you mungkin beli pada harga 170, tetapi dia beli pada harga RM200 sekarang ni lah. Tapi dia ada bonuses 4 yang menanti dia tu. Okay. So kalau misalnya kedai tu tak mau lah. So dia remeh, dia banyak barang dia nak fikir lah kan? Ya, faham. Dia banyak barang nak fikir. So dia nak juga barang ni. So how to solve? Kita maklum, Cik Saif mungkin you ada idea tak macam mana? Sebab in the past kita kita guna traditional manual system, di mana Encik Adib ni dia akan hantar ke kedai-kedai untuk buat. Tapi dengan adanya sistem ni, dulu mungkin dia beli pada harga 170. Tetapi sekarang ni dia kena beli pada harga 200 dan dia jual pada 240. Okey, kalau tengok memang perubahan tu agak menyusahkan lah kepada retailers. Sebab sebelum ni dia dapat diskaun yang besar. Kan, margin yang besar. Sebab company-company yang kita bagi, dia orang dah ada sistem dia orang sendiri. Dan pasal masa ni sistem ni bagus, cuma dia more to personal lah. Macam mana kalau orang yang beli banyak-banyak ni, kan kita supply kat dia banyak kan, dan dia nak key in, so menyusahkan dia lah kan. So dia orang account satu, ni nak tunggu PV kan, dia ada bukan problem dengan tax dia orang nanti. So saya nak tahu macam mana nak solve. Mungkin tuan bagi kelonggaran untuk yang kes-kes macam ni, kita masih boleh beli style lama lagi lah untuk kes macam ni. So untuk in future case mendatang kita tak akan buat lah, so maknanya kena akan guna sistem ni lah. Mungkin tuan, tapi tak banyak pun, kita a few kedai pun kan. Yang tu mungkin boleh kita akan discuss dalam sesi yang lain lah untuk yang retailers ni. Kita boleh buat adjustment dalam sistem. Cuma kita nak buat atau tidak. Mungkin tak payah, mungkin tak perlu buat adjustment sistem. Mungkin kita panggil apa? Pintu belakang kan. Channel lain kan dimaafkan lah untuk klien-klien yang macam jadi begini kan. Yang in future kita boleh terus ikut sistem. Mungkin yang tinggal beberapa yang tak boleh ni kita mungkin kita keluar sikit lah. Mungkin kita boleh fikirkan adjustment. Kan. Kalau melibatkan adjustment yang besar, saya tak perlu. Mungkin sedikit dimaafkan untuk golongan yang ni lah. Macam tu lah.
Boleh, kita boleh considerkan. Semalam pun macam Ajar, Kajashi pun dia orang minta dia orang ada minta exclusion untuk beberapa lama supaya dia boleh adapt kepada situasi sekarang ni kan. Okeylah, super. Kita boleh bincangkan, tetapi kita tak akan go back to the manual way of doing things anymore lah. Kita nak move forward lah, sebab kita dah buat lama dah cara manual ni, tetapi kita tak kita kurang berjaya. Jadi kita nak move towards digitalized marketing system ni. Pertama, kita akan cuba atasi itu yang sebagai teething issues. Isu-isu gusi, isu-isu apa? Teething lah. Kita akan cari solution untuk proses. Okey, boleh tuan. Alright, thank you. Bagaimana dari delivery tuan? Delivery sebenarnya kita buat sistem centralized di mana semua akan dihantar melalui HQ. Unless you boleh datang ke Kulim dan pick up, itu juga Tuan Adib pernah lakukan kan. Jadi Tuan sekarang ni sebenarnya Tuan tak payah hantar pun ke tempat-tempat orang yang nak order tu. Tuan sebenarnya HQ yang akan hantar terus. Dan sistem kita ni memang integratekan dengan kita punya easy parcel. Kita ada pilihan, kita tengok yang mana whichever yang rendah dan kita akan pilih courier yang rendah lah untuk shipkan order Tuan. Tak perlu lagi dah Tuan kena bawa motor kan pergi ke tempat-tempat kita punya potential untuk deliver pada klien kita. Okey. Unless you ada outlet retailer 2-3 yang you sebutkan tadi lah, kan kita boleh figure out way untuk kita nak solve the issue. Okey Ran. Alright. Cik Said. Okey. Jadi macam perbezaan antara konsep sebelum ni yang konvensional dengan sekarang. Kalau sebelum ni mungkin produk tu flow dia daripada company kepada stokis negeri, and then stokis negeri kena post kepada stokis daerah. Stokis daerah post kepada ejen. Jadi maksudnya ada banyak tangan, ada banyak orang tengah dan banyak berlaku redundant shipment. Mungkin 2 kali, 3 kali post. Jadi kat situ dah makan cost yang banyak kan. Betul. Jadi sistem ni kita dah centralize, HQ yang hantar kepada semua, sama ada kepada ejen ataupun kepada customer, kepada ejen ataupun kepada anak cucu kita yang ada dalam network kita. Jadi bila guna sistem ni, anak kita tak beli daripada kita dah. Dia beli direct daripada HQ, tetapi pembelian tu akan contribute ke dalam group sales kita untuk capai target-target ranking tadi. Ya, kita dah maksudnya produk tu dia lebih cepat sampai kepada tangan pengguna. Tak ada dah nak lalu 3-4 orang baru sampai kepada consumer. Ya, jadi kita dah lebih menjaga freshness of the product tu sendiri. Dia cepat sampai dan dia punya shipment pun sekali je. Risiko untuk produk tu rosak adalah jauh lebih rendah lah. Ya. Situlah banyak perbezaan dia, konsep dia tu. Okey, jadi kalau kita tengok kepada slide, habis dah kot. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang banyak memberi manfaat. Okey, manfaat kat sini first kali dari segi produk tu sendirilah. Kebaikan produk tu dapat merawat, memperbaiki kesihatan, dan yang lain adalah manfaat dari segi income. Kita boleh bagi peluang kepada lebih ramai kawan-kawan kita di luar. Okey. Nah, dan yang ni pun adalah yang Tuan Hisham dah sebut tadi macam-macam produk yang akan diperkenalkan nanti. InsyaAllah, ya, kita akan kalau ikutnya tu, itulah kita macam saya sebut tadi, kita ada division dia, be health, be clean, be well and be gourmet. Dan kita plan dalam lebih kurang dalam 10 produk baru yang kita akan introducekan dalam tahun ini juga. Ya, insyaAllah. Jadi rasanya itu saja dari saya lah. Saya akan pass kepada Said. Alright, terima kasih banyak Cik Saif, and perhaps minta tolong Said pula untuk sharekan very simple, high level, tak payah detail sebab macam mana kita nak register kan. Register kita hold dulu guys, tak perlu register hari ni lagi. 1 hari bulan nanti tuan-tuan boleh register. Dan kalau tak familiar juga cara macam mana, kita akan providekan video dan insyaAllah setiap hari minggu depan, setiap hari minggu depan 1 jam sehari kita akan providekan Q&A session
untuk ejen-ejen kita untuk bertanya soalan. Saya ataupun Syed akan berada di situ sejam, dan kalau tak ada for the first 10 minutes kita akan log off lah. Ya, kalau you all ada, dan kita akan cuba bimbing you, and you can also request for one-on-one untuk kita bantu you. Ya, Syed, ya? Ya, boleh. Alright. Okay, saya nak jawab sikit yang Cik Adik tanya tadi kan. Kan kita dah ubah harga ke harga ejen yang baru kan. Kalau kita achieve PV ni, by end of the month kita akan dapat balik harga yang kita masa kita trading dulu. Contoh kita dapat 170 kan. Kita akan dapat balik by end of the month. Untuk awal-awal kita kena beli dengan harga ni lah. Jadi clear, jadi dia pergi minum air kot. Oh, dia minum air, okey. Okey, saya akan tunjuk cara-cara nak menggunakan sistem. Okey, dia ada dua cara untuk kita daftar. Yang pertama, kita hanya bagi link. Kalau kita dah jadi ejen, kita bagi link saja dekat ejen yang baru nak daftar tu untuk dia daftar. Okey. Bila dia dapat link, dia klik link tu, dia isi my card dia. Contoh saya buat contoh, kita tulis nama penuh dia, kita bagi nombor telefon, tulis nombor telefon, dia akan tulis nombor telefon dia, lepas tu dia akan isi alamat penuh. Okay. Dia akan isi postcode, duduk di mana, dia duduk di Australia, pilih negara dia. Lepas tu dia boleh setkan password dia terus di sini. Kalau dia biarkan kosong, by default password dia akan rujuk pada IC dia. Okay, kita tekan aktif. Ya, pilih password Bayu. Okay, pendaftaran anda berjaya. So ini ID login kita dengan kita gunakan password yang kita dah set tadi. Selesai. Okay lah. Okay, ni kalau kita dah login, so interface dia macam ni. Macam Facebook juga. So dekat dashboard dia ni dia akan nampak personal sale kita. Personal sale kita. Lepas tu yang sebelah dia ni group sale. Yang 572 ni ada dalam ni. Termasuk sekali dalam group sale. Okay, lepas tu ni dashboard lah, macam timeline, newsfeed apa semua. Macam Facebook kan. So HQ akan update apa-apa news ataupun promotion ke apa. Kita boleh like, kita boleh komen, like, dan hantar. Dan kita boleh tengok lah news-news kat sini. Okay, untuk button kedua ni library. Library ni sebarang gambar-gambar HD apa semua HQ akan update kat sini. Ayat-ayat copywriting apa semua boleh klik ya di sini. So HQ akan update dari semasa ke semasa lah. Okay, registration. Yang tadi ni yang kita link yang kita akan bagi kat ejen, yang ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh register kat ejen melalui dalam sistem ni. Kita isi my card dia, nombor telefon dia dan nombor penuh dia. Kita tekan aktif. So kita bagi ID dia dekat dia. Atau cara yang ketiga, kita bagi je handset kita, so dia isi sendiri. Kalau kita duduk depan dia kan, kita bagi handset, dia isi terus kat situ. Okay, jelas lah? Ada soalan tak cara-cara nak daftar ejen? Boleh bagi link ataupun kita yang tolong daftarkan untuk dia. Okay, button keempat. Apa untuk daftar ni nanti dia ikut penggiliran ke apa? Nanti kami HQ akan bagi link ni secara berperingkat lah. InsyaAllah hari Senin ni kami bagi. Jangan daftar lagi ya. Okay, shopping. Okay, button shopping ni untuk buat pembelian.
Kalau kita nak save pick up dekat HQ punya tempat pun boleh. Kita tekan save pick up ni, kita buat pembelian terus, nanti HQ pack semua kita main ambil je. Lepas tu, ni cara buat pembelian untuk Semenanjung Malaysia. Tekan proceed. Kita boleh pilih lah produk mana yang kita nak. HQ akan update produk-produk tu dari semasa ke semasa lah. Kalau ada sabun, ada mask kat sini, nanti kami akan update di sini. Tu dekat sini kita akan nampak harga ejen berapa. Kita akan nampak berapa nilai PV dia. Kita nampak berapa point setiap botol ni kita akan dapat. Okay, contoh kita nak beli sekilo 3. Dia akan naik terus dekat sini 3. Kita nak beli 700 2. Okay, dia tambah dalam ni. Okay, dekat sini kita akan nampak sekali dengan harga shipping lah. Total kita kena bayar RM1,121. Kita tekan check out. Ni untuk buat pembelian lah. Okay, kita ni agreement, nak baca boleh baca. Kita tekan I agree, proceed. Lepas tu kita isikan maklumat yang kita nak hantar barang-barang tu. Kalau kita nak hantar ke tempat kita sendiri, kita fill in personal information. Okay, kita boleh pilih kurier mana kita minat. Kalau kita selalu guna Citylink, deposit order. Okay, dia akan keluar interface macam ni. Okay, kalau kita nak suruh kita tolong order dekat pelanggan kita kan, kita boleh copy link ni, suruh dia bayar. Kita boleh pass by WhatsApp, by SMS ataupun copy link ni. Kalau kita tolong order untuk apa, kita nak buat dropship ke, kita nak tolong order untuk customer kita bagi link ni untuk dia buat payment. Okay, so ni total order kita akan keluar kat sini dan total berapa point yang kita akan dapat. Point ni tidak expired. Yang ni kita boleh redeem lah barang-barang berdasarkan katalog yang HQ akan buat nanti insyaAllah. So ni total nilai PV kita untuk sekilo yang kita beli, total nilai PV untuk 700 gram. So kita boleh guna juga use e-wallet ni. E-wallet ni kalau kita nak, sekejap lagi saya terang macam mana nak guna use e-wallet ni. Itu kalau ada HQ ada voucher, kita boleh buat kat sini. Kita guna voucher kalau ada discount. Okay, kita proceed with payment. Dia terus kepada online banking. Kita boleh pilih bank mana kita nak guna. Bank ke, kita terus pay. Macam tu, dia terus pay ke bank. Faham ke sekat ni? Boleh kan? Okay. Untuk shopping ni, kita boleh bagi link dekat customer kita. Kalau customer nak beli tu kita bagi dia link. So customer ni boleh terus beli berdasarkan apa yang HQ bagi, boleh customer beli lah. Ni contoh saja. Customer kena login, tak perlu kan? Tak perlu, direct. tak perlu. Kita copy link yang ada dalam dashboard kita ni. Kita copy bagi kat dia, dia terus beli lah, check out terus. Adakah kita boleh bantu dia? Boleh bantu dia. Dia beli pada harga kat kampung lah, dia nak beli kan, tapi dia internet pun tak ada kan? Adakah kita tolong beli pihak dia pun boleh? Boleh kan, maknanya dia akan transfer kita bayar sendiri semua macam biasa kan? Ya, kita beli 240. RM40 ni yang untung encik kita ni akan masuk dalam e-wallet kita. Ni kalau dia dah transfer kepada account bank agent, kita yang login dan kita yang beli dalam shopping, menu shopping tu je. Okey. Ya. Cuma alamat penghantaran masuk alamat customer terus lah. Okey. Okay, clear bahagian cara nak beli. Okay, kita terus pada genealogy ni.
macam Tuan Adit dia selalu ambil, dia self pick up, so you choose self pick up lah kat situ. Kalau you nak ambil daripada HQ kan. Okay. So shipping dia kosong lah, tak ada lah, dia main ambil sendiri kan. Okay, genealogy ni kita nak tengok anak-anak kita berkembang ke tidak. Macam saya ni, Syed, bawah saya ada Puan Zana. Puan Zana rekrut Cik Syam. Cik Syam duduk bawah Puan Zana. Lepas tu dia ada anak dia lagi yang lain. Dekat ni kalau tak ada tanda plus ni, macam ni ada tanda plus kan. Maksudnya Puan Zana ada rekrut orang ni. Kalau yang tak ada ni, dia tak ada rekrut, dia saja seorang-seorang dia. Oh. Pizol tu siapa? Syed. Test kan? Pizol tu. Pizol test. Oh, test kan. Okey. So untuk pengetahuan you all, kita dah buat testing dah, kita buat pembelian secara real. Duit tu kita dah kita beli dan dah masuk balik dalam akaun dah. Maksudnya benda ni memang real tuan-tuan. Kan dan sebab tu kita beranilah untuk buat benda ni. Dan kita dalam market ni sebenarnya ada yang saya jumpa ni dalam 3 yang terbesar lah yang ada established company, dan kami buat due diligence dan kami found out that company daripada Cik Saif ni memang yang terbaik lah, antara yang terbaik dari segi support ya. Okay, betul. Kalau macam ni kita tengok dia tak beli langsung untuk bulan ni. Sebelum end of the month kita boleh contact. Buat pembelian tu kita boleh WhatsApp dia atau kita boleh call dia. Tak perlu kita salin nombor telefon dia terus boleh WhatsApp. Boleh. Saat nanti Pak Tuan, ada soalan dari segi payment, boleh tambah guna credit card option kah? Jawapan dia boleh. Kita nak kena set up senang kira nanti ya. Setakat lah ni kita hanya guna FPX lah, payment melalui account bank. Online banking. Online banking. Tetapi juga kita akan try untuk integrate kepada senang kira untuk Senang pay. Senang pay untuk kita buat pembayaran melalui credit card. Ya. Itu dalam masa terdekat, Syed? Kita boleh apply dalam masa terdekat. Okey. Cuma pengesahan dia biasanya dalam tempoh 2 minggu Oh. 2 minggu. Dia dah semakin strict sekarang. I see. Okay. Right. Setakat sekarang yang tu je kan, yang senang pay dengan bill please kan. Ya. Primo ni siapa? Oh. Ni staff kita. Oh, Amin. Amin. Primo, SS. Okey. Okay, kita tengok seterusnya, bonus statement. So, statement ni lah kita akan jadikan dia payslip. Dia ada ID kita, nama kita, my card, ID leader, siapa leader kita, nama leader kita kat sini, bayaran individu berapa, kita beli berapa PV, kita punya group sale ada kat sini. Kita overriding berapa, dan pendapatan bersih kita campur dengan personal sale berapa, kan ada kat sini. Ni contoh saja. Perincian belian kumpulan, saya dapat override daripada Puan Suzana lah. Banyak 5%. Tambah bonus peribadi, jadilah RM178.75. Kita boleh print statement ni. Dia akan jadi macam ni. Kita boleh guna payslip ni untuk guna kegunaan rasmi lah. Sebab amount yang dekat sini sama dengan amount yang masuk dalam bank kita nanti. Yang HQ akan masuk. Okay. Seterusnya, my account. My account ni untuk kita check lah kita punya personal info kita, nak tukar atau mana-mana ke. Ada semua detail, agent ID, my card no. Kita boleh tambah email kita kalau ada email. Kita boleh tengok leader kita siapa. Lepas tu kita boleh tahu ranking kita
Setakat sekarang ni level apa? Agent. Current rank di sini. Makalu. Gunung Makalu. Kita layak dapat berapa persen daripada apa? Insentif plan yang HQ bagi tu kan. Kita dapat macam kes ni kita dapat 10%. Ni point ni kita boleh redeem. Kalau kita nak redeem barang-barang apa, kita contact HQ tu kan. Untuk nak redeem. E-cash ni kita boleh withdraw yang kita dapat untuk runcit daripada customer tadi kan. Kita boleh withdraw. Berapa kita nak withdraw, nanti HQ akan masuk duit dalam akaun kita. Okay. Personal info ni kita boleh tukar gambar kita. Kita boleh upload gambar. Kita boleh setting lah mana yang tak kenal kan. Kita boleh masukkan maklumat bank supaya mudahkan HQ untuk masukkan duit kita. Kita boleh tukar bahasa, nak bahasa Melayu atau bahasa orang putih. Betul. Ini nama pewaris. Sebab contoh kalau kita dah kita meninggal ke, kita HQ boleh trigger lah. Kita boleh bagi salurkan bonus-bonus lebihan ni pada pewaris yang kita dah set kat sini. Faham? Okay. Lepas tu dekat sini password lah. Kita nak tukar password boleh change password di sini. Okay. Okay sekarang ni ada soalan tak? Ada. Okay. Kita teruskan bahagian report. Okay, bahagian report ni kita boleh tahu lah performance kita beli PV berapa harga kurier kita dah bayar, retail price kita dapat berapa. Ada graf lah di sini kalau kita buat banyak pembelian di bawah ni. Okay, saya nak tambah apa di sini? Kalau ada. Tak apa, teruskan. Okay, next contact us. Ini detail pasal company lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita ada fixed line lah. Fixed line ni kalau call kami, dia akan trigger semua staff-staff di HQ, di Bayu Peluduk ni, di Kulim ni. Call satu number ni kan, dia akan bunyi semua sekali. So siapa yang jawab, dia akan dapat customer tu. Faham kan? Kita boleh guna fixed line ni. Tapi dia tak ada WhatsApp lah, dia cuma call. Okay, yang last sekali Superstar. Superstar ni untuk kita tengok performance rank kita. Kita duduk nombor berapa? 1, 2, 3 ke, top 5, top 3, top 30 ke. Semua ada dalam ni. Okay, setakat tu saja kot. Ada apa-apa soalan? Okay. Bagi saya sistem ni memang fully integrated lah. Senang untuk kita nak proses payment, nak keluarkan invoice, buat penghantaran, integrate dengan EasyParcel, dan juga kita nak buat pembayaran melalui account bank kepada stokis-stokis kita, kepada ejen-ejen kita. So saya nak seru semua orang untuk ambil opportunity ni untuk menggunakan sistem ni sebaik mungkin. Macam saya sebut tadi, saya nak sebut sekali lagi, kita dah telah guna sistem secara manual dan kita tak boleh pergi lebih jauh. Jadi kita kena bila dalam keadaan sekarang, situasi pandemik ni kan, kita ada masalah nak jumpa orang dan sebagainya, jadi sebab tu kita buat sistem ni, kita perlukan marketing, digital marketing ni, dan kita buat delivery terus daripada HQ. So memang pada mulanya kita akan rasa susah sikit untuk gunakan, tapi bila kita dah familiar with it, kita hanya rasa macam kacang lah. Jadi kebiasaan. So yang penting apa yang kita nak buat ni adalah kita kalau kita dah belajar macam Encik Adib dah pandai menjual kan, dia kena juga buat macam insurans dia lah, dia kena duplicate orang, tiru kejayaan apa yang dia buat. Di situlah key untuk kita nak sukses dalam bisnes ni. Dan bukan saja saya sebut tadi kepada orang yang baru join,
macam Amin ya, Amin baru join, kita bukan saja nak jual madu saja. Banyak benda lain-lain, consumable goods, fast moving consumable goods yang kita akan jual juga, insyaAllah, termasuk ayam. Mungkin ayam kita start dulu di Kulim ke nanti, sebelum kita dapat collaborate dengan sebuah syarikat yang besar untuk kita nak pergi untuk nationwide juga. So benda-benda consumer item ni maksudnya you tak payah beli daripada tempat. You nak you start pagi-pagi you gosok gigi, sampailah pula you nak tidur you gosok gigi itu pula. Jadi semua barang-barang keperluan consumer, keperluan diri kita sendiri itu kita akan cuba tawarkan. Macam lebih kurang macam Amway lah. Lagi apa lagi? Selain daripada Amway yang you all tahu, semua keperluan diri kita. So kita akan guna daripada sistem ni. Jadi kita bukan hanya menggunakan barang tu untuk keperluan kita, kita juga minta rakan-rakan kita untuk gunakan juga keperluan. Contohnya macam kita duk minum Milo setakat lah ni. Kan? Jadi kita boleh gantikan Milo kita tu dengan produk yang kita akan keluarkan. Kan? So jadi be proud of our product, dan ini bukan hanya madu saja. Seperti mana syarikat-syarikat lain pun macam tu juga. Dia orang bermula dengan contohnya macam tamar koko. Kan? Dia punya strength dia orang adalah tamar koko, tetapi dia orang diversify kan kepada ubat gigi, berus gigi, macam-macam semua. Jadi dia developkan the team dia orang tu. Ya, so kita bermula dengan madu kelulut. Kita punya kekuatan kita kelulut madu, tapi kita akan expand sehingga semua barangan yang digunakan daripada pagi sampai malam sampai nak tidur pula tu kita guna barangan daripada Bayu. InsyaAllah kita create empire Bayu bersama-sama tuan-tuan yang akan menjadi leader orang yang kami percayai lah dalam kumpulan ni. Okay, ada apa-apa soalan lain? Puan Susana, you want to say something? Soalan Puan Aziana daripada Singapura. Puan Aziana menggunakan sistem menggunakan bank Malaysia, jadi tak ada masalah Cik Saif. Unless kalau dia nak groom orang di Singapura tu, kita ada masalah untuk menggunakan SGD. Betul. Kalau kita nak gunakan juga macam mana Cik Saif? Nak beli another system. Sebab kalau kira dia akan convert directly daripada harga RM kita. Jadi somehow dia agak rendah lah kan. Sebab biasanya kita kalau jual dekat Singapore, kita akan buat ada satu lagi rate untuk Sing dollar kan. Saya nampak kalau nak untuk luar negara kena buat macam kategori lain lah. Kategori untuk Singapore, item dia adalah sekian-sekian. Jadi harga dia lain sikit daripada yang meaning that we have to buy another system. Macam tu lah? Tak semestinya. Unless memang nak fokus untuk Singapore sahaja, then another system lah. Tapi kalau Singapore tu sebahagian kecil daripada total network yang ada, satu lagi kategori produk yang dia punya RM dia adalah yang lebih sikit daripada yang orang Malaysia beli. I see, maksudnya kita tweakkan kepada hanya sistem Singapura saja, kepada currency Singapura macam tu. Harga kita pun berpandukan kepada SGD. Macam tu ke? Takut saya salah faham. Yang kita boleh buat adalah buat item yang lain, SKU lain. Itu khas untuk Singapura. Orang Singapura beli item tu. Maksudnya RM tu lebih tinggi sikit daripada yang orang Malaysia beli. I see, maksudnya kita tak boleh mengguna produk yang sama. I see. Kita tak boleh menggunakan produk yang sama, kita kena sistem yang sama tapi produk yang lain kan. Itu kalau company nak orang Singapura beli pada harga yang lebih tinggi lah. Tapi kalau ada orang beli pada RM yang sama dengan orang Malaysia, boleh teruskan macam biasa je. I see. Faham. Okay. So ada apa-apa soalan lagi daripada rakan-rakan? Kalau you malu nak bercakap atau sistem tak kuat, boleh tulis kat situ, saya akan tolong baca kepada tim.
Bos, boleh kami buat business card using company logo Atomy yang baru. Atomy pula. Dia lebih kurang macam Atomy lah ni. Nak buat business card using company logo. Kita akan buat. Syarikat yang akan buat untuk tuan. Okay. Jamie, maaf ya terpaksa undur diri dulu. Okay, alright. Okay, boleh bila register. Okay, kita boleh register pada 1 bulan 2 nanti. Okay, segi payment. Okay, saya dah jawab untuk semua soalan. Encik Zul Azhar, let me go through one by one. Kita ada lagi masa 10 minit. Encik Adib, ada apa-apa soalan lagi Encik Adib? Tak ada. Terima kasih. Syam, yang pasal yuran tu, yuran percuma untuk bulan 2 saja. Alright, yuran sebenarnya kita akan charge yuran RM10 sebagai yuran komitmen. Jadi orang rasa dia taklah masuk tu semata-mata dia hanya untuk masuk tapi tak buat apa-apa. At least bila ada komitmen RM10 tu dia terasa sikit, oh aku kena gunakan yuran tu RM10 seumur hidup. Tetapi untuk bulan 2, sepanjang bulan 2, kita 28 hari itu siapa-siapa yang nak masuk memang adalah percuma. Kita nak drive orang untuk masuk secara percuma dulu dan mula pada 1 bulan 3 baru kita charge RM10. Ya. Okey, thank you Syed. Arona Mat, Cik KR, ada soalan tak tuan? Tak ada. Sure, alright. Kajashi, Hafiz atau Aja, ada soalan? Tak ada dah. Alright, good. Sorry, ada satu tadi yang I nampak dia paste on the link ada 007 dekat belakang tu. Itu untuk register the next downline kena bawa link ID kita tu macam mana? Ya, betul. You kena berikan link you. The moment you register, kita akan register you. Kemudian bila you dah dapat benda tu, you akan paskan dia macam you akan gunakan link untuk you punya downline register. Okay, what happened to the system if that person remove our ID? Dia remove. Okay, so sebab itulah kita kena confirmkan, maksudnya kita kena confirmkan yang dia orang dapat you punya link tu yang betul, ataupun you sendiri yang tolong register untuk downline you for the first time. Cik Syed, betul tak? Ya, dia boleh daftarkan. Okey, tadi soalan dia tadi, what happen kalau dia remove ID tu? Jadi ejen yang mendaftar tu akan duduk direct bawah HQ. Okay, boleh tak kalau kita identify benda tu and kita inform balik HQ yang dia telah buat macam tu lah, which is not fair. Yang mana kita dah try to train dia apa semua and then suddenly dia remove ID kita. Boleh inform ke HQ untuk HQ buat adjustment lah. Okay. Cik Syed, saya ingat kita tak mau bagi tahu, so bagi tahu juga. Okay. Sebenarnya kita boleh dengan bantuan konsultan kita Cik Syed, kita boleh editkan, make sure dia masuk di bawah you walaupun dia remove tu sebenarnya. Okay. Sorry, selalu test sistem. Asalkan ada proof bahawa you lah yang bawa dia masuk dalam bisnes ni. Yes. You akan replace buat placement lah. Okay. So you are in IT environment, you mesti tahu So sebenarnya kita boleh tweak lah kan. Tapi Cik Syed bagi tahu, sepatutnya kita tak boleh bagi tahu dan kita boleh remove orang tu semua kan. So HQ akan pantau lah benda ni semua sebenarnya. Okay. Soalan lain daripada Puan Aja ataupun Cik Hafiz? Cik Amin, ada soalan Cik Amin? Premo SS? Puan Suzana, you want to say something? Kau tak ada soalan? Tak ada. Puan Aziana daripada Singapura? Say something, Puan? Tak ada, setakat ni saya faham. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Sama. Encik Zul Azhar, orang lama kita ni. Kita punya ejen 002.
Faham. Faham Ada apa soalan tak? Tak ada. Ada komen apa-apa tak, tuan? Kita dah bersama-sama, kita buat sistem manual ni dah 5 tahun dah. Tapi kita tak boleh pergi ke mana pun kan? So saya harap kita dengan penggunaan manual dengan sistem ni, kita akan pergi dengan lebih jauh lagi. InsyaAllah. InsyaAllah ya. So what I need is your commitment. Okay, Cik Saif, ada strategi tak Cik Saif? Strategi yang tuan nak berikan kepada tim ejen Bayu Gelut yang hadir untuk hari ini. Macam saya teruja bila Cik Saif kata mungkin pada produk yang 20-30 ringgit pun with the right strategy kita boleh hit sampai 100k dengan mudah. Dan mungkin ada strategi Cik Saif nak cerita. Okey. Jadi based on pengalaman kami, kami pun monitor clients macam mana dia orang boleh grow team dia adalah dari segi duplicate apa yang kita buat. Okay. Duplication memang sangat powerful lah. Duplication and then kita leverage kepada kita punya team members. Kan kita duplicate diri kita kepada anak-anak kita. First kali kita kita belajar macam mana nak buat sales. Macam mana kita nak set target 500 PV, set target 1000 PV. And then bila kita dah berjaya capai, kita dah tahu formula, kita kongsi formula tu dengan anak-anak kita, downlines kita. Kita share kepada team members. Jadi dia orang pun akan buat benda yang sama, akan improve, akan naikkan sales personal dan dalam masa yang sama dia orang akan recruit lebih ramai team members dia. Jadi bila network tu dah besar, jadi kita boleh capai target group sales yang lebih tinggi dan kita boleh maintain. Dia satu hal nak capai target dan satu hal yang lebih besar adalah untuk nak maintain untuk bulan-bulan yang seterusnya. Kalau kita dah capai K2, kita nak teruskan K2 kan, kita tak nak turun balik kepada yang bawah lagi. Kita sama ada kita nak kekalkan K2 ataupun capai yang lebih tinggi, Everest ataupun kalau ada yang lebih tinggi lagi kita boleh capai bersama kumpulan kita. Jadi memang rekrutmen tu sangat penting dan juga memang kena guide, groom, train kan. Supaya kita boleh cungkil bakat-bakat yang ada di kalangan ejen-ejen kita. Yang macam Tuan Nishan sebut tadi, memang ada klien kami yang produk tak sampai RM50, tak sampai RM40, bawah RM30, dia orang berjaya maintain ratusan ribu sebulan. Ada juga sebahagian kecilnya berjaya jutaan, sejuta group sale sebulan pun ada. Memang benda tu boleh dibuat lah. Apatah lagi dengan produk yang lebih higher price ni. Itulah dari saya. Okay. So kita dengar duplication so that will be the strategy. Dan kadang-kadang bila kita duplicate ni kita tak sedar pun yang orang di bawah-bawah kita ni akan buat benda yang sama hinggalah ke nenek cucu. Dia untuk tuan-tuan pengetahuan tuan-tuan, kita tidak ada limit. Macam setengah-setengah tu this is not MLM yang pernah saya hadir dulu, MLM dan sebagainya, dia orang ada limit. Dari segi horizontal dia ada limit dan juga vertikalnya pun ada limit. Tetapi dengan sistem ini, single line kita panggil ni, tak ada limit horizontal dan tiada limit untuk vertikal. Sebab itulah senang untuk kita mencapai ratusan ribu dalam sebulan. Ya Cik saya? Okey, kita ada 2 minit lagi untuk soalan. Kalau tak ada, calling 1, calling 2, calling 3. Adib, mungkin you nak share sikit kan pengalaman you dalam insurance? You boleh promote lah, saya bagi masa you promote sikit. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Amin. Amin, apa kata Amin? Just nak tanya lah, katakanlah kita punya leader tu dah Everest, kita pun Everest, ada overriding tak? Ada. Bagi Cik Saif explain Zat. Cik Saif. Okey. Kalau kita dah Everest dan anak pun dah Everest, kita dah tak dapat dah daripada anak tersebut. Unless company introduce another ranking yang lebih tinggi, mungkin 29%, 30%. Kalau kita capai another ranking, barulah kita dapat override daripada anak tersebut. Cuma mungkin akan ada yang persoalkan. Dia kalau sama tak dapat lah. Sama tak dapat dah lah. Cuma
anak kita tu sebenarnya dia membantu kita untuk kita dapat override yang lebih besar daripada anak-anak yang lain. Saya mungkin saya tak beritahu yang Conqueror tu kan? Conqueror macam mana? Maksudnya kita reserve another line lagi kat atas tu, tapi kita tak mau bagi tahu lagi lah. Itu tak decide lagi kan sama kita dah decide lah tuan. Kita dah decide lah. Alright, okay. Sebenarnya Amin, kalau you dah sampai Everest, ada lagi line, ada lagi kita panggil Conqueror. Saya tinggi lagi daripada Everest. Saya tak revealkan di sini. Tapi bila you tanya soalan tu, saya terpaksa reveal lah. Alright bos. Okay, you akan ada satu lagi line, Conqueror dia panggil, selain daripada Everest tu. Ya Syed, betul Syed? Syed bagi tahu kata Syed cakap jangan bagi tahu lagi ya. Okey. Adib ya, sorry, Cik Adib, boleh share lah you punya pengalaman untuk bina tim dalam insurans. Cik Saif, kalau saya tahu you sibuk, you boleh excuse untuk sekarang ni, biar, you can go for another meeting or whatsoever lah. Terima kasih. Ya, terima kasih tuan-puan semua. Okay, kalau ada apa-apa soalan, we'll get back to you. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Okay, Cik Adib, cerita sikit pengalaman you. You boleh promote mungkin nanti tuan kena ada buat satu sesi latihan lah. So sesi latihan ni maknanya mungkin lebih mudah sekarang online kan, buat satu video dan video tu boleh dia dapatkan, dia boleh masuk dalam sistem tu. Macam mana nak guna, dah ada tutorial. Okay. So mudah lah, and then training is the best lah kalau nak kekal lah kan. Okay. So then nak bina tim, saya tak ada pengalaman kan, saya tak ada tim lagi lah yang besar lagi kan. Tapi itulah masa mencerbuyi lah kan. Okay. So insyaAllah saya rasa sistem ni bagus, cuma orang nak berubah tu take time. Tak apa, teruskan je lah kan. Ya. Apa halangan tu saya rasa mesti ada, tapi tak ramai lah. Kita terus buat je lah. Dah ada sistem company lain pakai, why not kita tiru kan. Tiru lah. Kita tiru basi lah kan. Kita tiru dan innovate sikit. So mungkin itulah, mungkin satu hari tuan pun boleh share juga bersama tim kalau tuan ada masa. Boleh hopefully dengan pengalaman yang you ada, you juga boleh generate another F30 BMW melalui Bayu Kelulut. Dia risau, dia tamak ni bahaya kan. Oh, bahaya. Tamak dia bahaya, tengok mati berdiri je. Oh ya ke? Kita buat apa ni? Relax ya. Kita so insyaAllah kita support ikut mana yang kita larat lah kan. Okay, faham. Okay, with that, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang sertai sesi kita, dan saya dengan Syed bersama HQ, staff-staff lain akan listkan Q&A session sehari, sejam selama seminggu melalui minggu hadapan. Okay, dan di mana kalau the first 10 minit tu you all tak masuk, for the first 10 minit kami log off lah. Kalau you ada, dan kita akan bantu you sejam sehari minggu depan. Okay, untuk register dalam sistem, untuk menjawab soalan-soalan you all semua. Okay, with that, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Terima kasih tuan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye. Dah habis ke? Bye. Bukan nasi dengan Cik Zahra tadi.